Quasimodo pattern. So dekat sini kita ada high, low, high, lower low, lower high. So pattern ni dah banyak membantu orang mendapatkan sniper entry yang sangat-sangat sharp, dan banyak juga membantu orang trade full margin. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen siri belajar forex yang disponsor oleh broker Hot Forex. Kalau korang nak support kita punya sponsor, boleh register account melalui affiliate link di bawah, dan boleh WhatsApp admin saya untuk confirmkan korang tim Hanzo ataupun tidak. Dan link WhatsApp admin saya korang boleh jumpa dekat description. Jadi apa yang korang dapat kalau join tim Hanzo ni? Tak dapat apa-apa pun. Tapi kalau ada event apa-apa yang dibawa oleh sponsor, saya akan utamakan tim saya lah. Contoh macam jam G-Shock ni, kalau korang tengok dekat story semalam saya ada share. So ni adalah salah satu daripada lucky draw yang saya akan berikan kepada tim saya untuk webinar Hot Forex yang akan datang. Hadiah utama dia adalah trading station, komputer macam ni, ada RGB semua kan, InsyaAllah. Kalau saya tak silap, saya order yang ada RGB semua. So ada lampu macam ni untuk korang gunakan untuk trading. So ada monitor, ada keyboard, apa semua ada. So untuk hadiah yang kedua dengan ketiga adalah jam G-Shock ni lah. So 2 jam G-Shock ni pun harga dia 1000 lebih juga. So far so good lah. So tim Hanzo ni tak ada pun macam signal ke, macam grup belajar ke apa. Sebab semua benda saya dah ajar kat YouTube. Korang nak apa lagi kan? So macam signal pula, saya memang tak buat signal sebab benda tu menyusahkan hidup saya. Sebab saya ni seorang swinger. Kalau saya bagi signal pun, saya bagi sekali, dah settle 2-3 bulan. Maksudnya tu adalah satu signal yang saya gunakan. Saya ni bukanlah hari-hari kena trade. Sekali saya trade, saya dah mencukupi. Bagi saya dah cukup. Saya bukan nak jadi kaya pun sampai nak kena trade hari-hari. Tapi bagi korang, mungkin korang perlukan banyak signal. So korang kena cari sendirilah. Saya tak rajin nak buat semua benda tu. Tapi dekat channel saya ni, saya bagi ilmu untuk korang cari signal tu. So depend pada korang lah. Ada orang dia perlukan 2-3 signal, ada orang dia perlu hari-hari signal, ada orang dia perlukan setiap minit signal. So kalau korang nak setiap minit signal, korang sendiri kena carilah, rajin-rajinkan lah mencari signal tu. Sampai sebab bila korang ada ilmu, signal tu korang boleh cari. Simple je, tak perlu bayar siapa-siapa. Bila ada ilmu, korang boleh buat signal tu sendiri. Macam signal kalau saya buat, satu signal untuk 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Saya hold je. Sombong amat. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sambung pembelajaran kita. Apabila mempelajari flag pattern, pasti ada yang bertanyakan berkenaan cara untuk menentukan perhentian bagi point C. Jadi berdasarkan nota dekat sini, korang tahu apa topik utama kita hari ni. Topik kita adalah untuk mencari point C. Saya baca dekat komen ramai yang tanya macam mana nak tentukan point C, macam mana nak tahu dia nak berhenti dekat mana flag ni. Sebab dia buat flag, kita tak tahu dia nak berhenti kat mana. Dia nak lebih daripada mid range ke, dia nak bawah daripada mid range ke. Kalau secara general saya bagi tahu, korang kena cari dekat area mid range sampai low range extreme lah untuk bearish flag. Tapi dekat mana exact point C tu kita nak tahu? Adakah berdasarkan zone semata-mata? Tak ada ke cara lain untuk kita ukur point C? Dan memang ada cara lain. Jadi ini adalah topik perbincangan kita hari ni. Point C boleh ditentukan dengan beberapa kaedah, namun harus diingatkan kekuatan flag pattern adalah dalam menentukan direction pergerakan harga dan bukan dalam menentukan entry. Ada jenis pattern kekuatan dia adalah untuk mencari entry. Ada jenis pattern kekuatan dia adalah untuk mencari direction. Ada juga pattern kekuatan dia dalam confirmation. Jadi untuk flag pattern ni, dia punya kekuatan ataupun dia punya strength adalah dalam direction. Dan untuk entry, itu bukanlah kekuatan dia. Jadi walaupun saya ajar cara untuk korang cari point C ni, dia bukanlah sesuatu confirmation. Sebab kekuatan dia adalah dalam first pole, second pole. Cuma untuk ilmu point C yang saya akan ajar hari ni, dia akan memberi korang satu confluence. Confluence ni macam mana nak cakap? Dia alam bazrah, dipanggil alam tarik mata. So confluence ni macam korang ada beberapa signal, dan kebanyakan signal tu bagi tahu untuk korang sell. Macam tu lah lebih kurang ketinggian dia. Saya harap korang faham lah. Saya pun susah sikit nak explain dalam bentuk perkataan, tapi benda tu kalau nak tunjuk, senang lah. So jom kita sambung. Jadi dah tiba ke masa untuk kita mempelajari chart pattern yang mempunyai keunggulan dalam menentukan entry sharp super sniper yang menjadi kegilaan ramai trader baik daripada newbie sehingga ke master, Quasimodo pattern. So dekat sini kita ada high, low, high, lower low, lower high.
So pattern ni dah banyak membantu orang mendapatkan sniper entry yang sangat-sangat sharp, dan banyak juga membantu orang trade full margin. Pattern ini memang menarik, tapi itu tidak termasuk langsung dalam perbincangan kita hari ini. Jadi tadi saya bergurau je, kita belum lagi nak belajar berkenaan Quasimodo. Kita masih lagi dekat dalam topik flat pattern. Jadi saya ada satu tawaran hebat untuk korang. Kalau korang nak belajar berkenaan Quasimodo ni, saya akan ajar pada episod akan datang. Tapi dengan syarat video ni tak boleh ada orang yang tekan button dislike. Kalau ada yang tekan button dislike, saya akan continue je pembelajaran berkenaan flat pattern. Okay? Gambar raja di bawah adalah asas bagi flat pattern, iaitu point A, B, C, D. Jarak di antara paras B ke C adalah sebuah pola pergerakan harga yang dinamakan sebagai flat range. So daripada B ke C ni kita panggil sebagai flat range. Sebenarnya flat range ni dekat sini. Tapi untuk kita tahu ukuran dia macam ni lah, daripada C ke B. Nampak mudah bila benda dah jadi, tapi macam mana nak tentukan point C sebelum terjadinya point C? Selain daripada point C, point B juga boleh tahan juga jam kepala memikirkan jauh mana dia nak turun sebelum nak buat C. Dalam banyak-banyak kaedah untuk menentukan point B dan point C, ada satu cara yang saya sering gunakan, iaitu dengan menggunakan equidistant channel. Equidistant channel adalah sejenis tool dalam technical analysis yang dilukis apabila terwujudnya satu pola harga yang menghasilkan dua paras harga trendline yang berada pada jarak yang selari. Sebelum nak cerita pasal equidistant channel, marilah kita belajar dulu apa itu trendline, sebab saya rasa saya tak pernah ajar lagi dalam channel ini. Bagi yang dah bayar beribu untuk trendline ni, sila tekan butang dislike tanda benci kerana saya akan ajarkan secara percuma hari ini. Jadi sebelum kita nak belajar berkenaan equidistant channel ni, kita kena reti lukis trendline dulu, sebab trendline tu adalah basic kepada equidistant channel. Dan tadi saya ada deal nak ajar korang Quasimodo kan, tapi mesti banyak scammer yang marah saya ajar trendline ni. So scammer boleh tekan butang dislike, okay? Trendline seperti namanya yang sangat-sangat straightforward, ia adalah line untuk sesuatu trend. Trendline. So trendline ni sangat straightforward. Dia adalah trend line. Line kepada trend. Saya pun tak tahu kenapa orang bayar mahal-mahal untuk belajar trendline. Ada yang sampai bayar puluh ribu untuk belajar trendline. Padahal benda ni memang sangat-sangat basic. So dekat sini kita ada vertical line, iaitu line yang menegak. Horizontal line, iaitu line yang horizontal. Lepas tu trend line, line yang agak sloping ataupun line yang ada angle macam tu. So kat sini kalau korang tengok ada harga 10,000, 5,000, 2,500. Macam ni lah cara nak jual barang. Yang paling mengarut korang letak paling mahal supaya orang tak beli. Yang tak mengarut korang letak murah supaya ramai yang beli dan bagi testimoni yang baik. Dan kalau korang tengok dekat sini, semua benda ada harga, tapi saya ni kan baik hati kan. Jadi trendline yang harga 2,500 tu, hari ni saya bagi percuma untuk korang. Nice. So macam scammer tu bagi tahu kan, korang belajar dekat YouTube ni memanglah free. So mentor korang adalah YouTube lah, bukan saya. Saya ni cuma orang yang bercakap di sebalik kamera, bukanlah seorang cikgu ke apa. Dan scammer tu bagi tahu Hanzo sendiri pun ada cikgu, ada mentor. Ya, mentor saya dua orang, Cikgu Mansur Safari, Abang Ajim. Abang Ajim 24. Korang boleh follow dua orang manusia hebat ni. Nice. Jadi kalau korang jumpa cikgu yang jenis mencari anak murid ni, korang kena hati-hati sikit lah. Kenapa saya orang kaya nak kena cari orang susah untuk saya offer dia something? Kalau saya nak cari orang susah, saya just bagi je, bukannya saya nak ambil sesuatu daripada mereka. Tapi kalau kita student nak cari cikgu, kita kena offer something lah. Bayaran untuk belajar, masa kita, komitmen kita. Tu kita mencari guru. Ni zaman sekarang terbalik. Cikgu pasang iklan mengata-kata, lepas tu nak cari orang itu, cari orang ini. Pelik-pelik jadi saya nak ingatkan korang lagi sekali, kalau korang nampak iklan pelik-pelik, macam offer korang macam bulan bintang macam ni, korang kena fikir betul-betul kenapa dia run ads, kenapa dia bayar iklan, kenapa dia sanggup mengiklankan dia nak bantu korang dengan sesuatu korang kena bagi balik. Dia mesti nak sesuatu pada korang. Jadi dua cikgu yang saya sebut tadi pun
tak pernah melakukan iklan pelik-pelik tak pernah buat Facebook ad ke, tak pernah buat Instagram ad ke, tak pernah bayar iklan mana-mana ke. Memang student yang mencari mereka, memang trader yang mencari mereka untuk mendapat bimbingan mereka. So orang macam ni lah kita nak, cikgu yang dicari oleh orang, bukannya cikgu yang mencari orang. Okay. Tapi kalau korang nak jimat duit, dekat sini jangan risau, korang boleh belajar free. Cuma korang nak ambil semua ilmu saya ni, ambil lah. Tapi untuk kegunaan sendirilah. Kalau korang nak ajar kat orang pun, ajarlah. Tapi kalau korang ambil ilmu saya, lepas tu korang pergi charge orang itu, bayar, suruh orang bayar korang apa semualah. Yang penting korang guna ilmu saya untuk scam orang. Yang tu memang saya tak terlibat dengan korang. Saya memang tak reda lah macam tu. Tapi kalau korang guna untuk diri korang, ajar dekat orang, jangan nak scam orang. Scam orang maksudnya korang nak menyusahkan hidup dia, ambil duit dia, suruh dia masuk pelaburan pelik-pelik. Yang tu saya memang tak terlibat dengan korang. Okay. Eye ping. Jadi bagi mereka yang betul-betul nak belajar, boleh belajar dekat YouTube saya ni. Ilmu yang saya share ni, kalau saya letakkan tanda harga, korang memang tak boleh nak bayar pun. Sebab macam-macam harga mengarut-ngarut kalau korang tengok dekat luar. Dia tinggi lagi daripada bukit. Aku kaya tu. Sipu-sipu sana tu. Aku kaya tu. Sorry tu. Aku kaya tu. Yang buat edit-edit billboard tu. Aku kaya tu. Nampak. Aku kaya tu. Ni. Korang ada? Ada yang ada ke? Kalau ada, tunjuk. Sorry tu. Aku kaya tu. Kalau tak ada, aku kaya tu. Wait, kalau tak ada, Cik Muhammad, sorry tu. Ketinggian dia. Aku kaya tu. ketinggian dia lebih kurang dalam 23 kaki. Jadi tinggallah benda ni. So kalau korang tengok dekat belakang saya ni, korang boleh tahulah sekarang ni dah pun malam. Tadi saya ada urusan sedikit yang saya kena settlekan. So urusan tu dah pun settle. Jadi kita akan sambung semula pembelajaran kita berkenaan trendline kan. So jom. Jadi ayat mudah dia, trendline ni adalah trend plus line. Dia adalah line yang melukis trend. So macam mana rupa dia? Jadi contoh kita ada uptrend. Kat sini low, high, high low, high high, high low, high high. Maka terwujudlah uptrend. Kemudian kita ada line. Bila digabung sekali kita ada uptrend line. So line untuk uptrend. So uptrend line akan dilukis pada support ke support ataupun swing low ke swing low. Jadi berdasarkan nota ni kita ada dua cara untuk lukis uptrend line. Yang pertama adalah daripada support ke support. Yang kedua adalah daripada swing low ke swing low. Swing low ni adalah low, high low, high low, high low. Dia dekat HL tu ataupun dekat L. Kemudian untuk downtrend kita ada contoh kat sini, high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan kita tambah dengan line. Line ni satu garis. So bila kita tambah dua benda ni, kita dapatlah downtrend line. So downtrend line akan dilukis pada resistance ke resistance ataupun swing high ke swing high. Nampak tak? Kat sini resistance, dekat sini resistance. Dalam masa yang sama dekat sini pun swing high, dekat sini pun swing high. So swing high tu apa benda? High, lower high, lower high. So dia H ataupun LH. Dia senang cerita, dia downtrend. Downtrend ni kan untuk setup sell. Jadi kita akan lukis trend line tu dekat tempat point-point yang kita nak sell. Dalam downtrend kita nak sell kat resistance. Dekat uptrend pula kita nak buy dekat support. Untuk menentukan trend line kita memerlukan sekurang-kurangnya 2 point untuk menjadi panduan bagi ukuran sudut ataupun angle bagi trend line tersebut. Jadi dekat sini kita ada point 1, point 2. At least dia nak ada 2 point lah yang bersambung. Jadi untuk point 1 ni kita akan gunakan sebagai pivot point bagi trend line. Pivot point ni dia adalah point di mana tempat dia nak berpusing. Macam contoh macam jam, kita ada satu jarum kan. Tapi jarum tu dia melekat dekat satu pivot point. Pivot point tu yang tengah-tengah tu. So daripada tengah-tengah itulah pivot point. So sama juga dengan trend line, dia ada satu point yang pegang dia, lepas tu dia berpusing daripada point tu. So yang point pivot tu adalah point 1 yang korang perlu ambil. Okay, dia bakal bergerak macam tu. Jadi itu ke kaedah dia? Bukan. Kemudian point 2 dia akan digunakan sebagai panduan untuk ukuran sudut angle bagi trend line tu. So bila kita dah ada pivot, kita perlukan point yang kedua untuk tahu angle ataupun berapa darjah ke bawah, berapa darjah ke atas untuk trend line tu. Jadi bila kita dah ada point 1 dengan point 2, kita bolehlah dapat entry dekat point yang ketiga. So entry dekat sini. Matlamat penyambungan point 1 dan point 2 adalah untuk mendapatkan entry pada point yang ketiga.
Tapi untuk kita live trade point yang ketiga memerlukan ilmu berkenaan price action yang belum lagi kita pelajari, harap maklum. Jadi untuk hari ini korang kena lukis satu trend line menggunakan point 1 dengan point 2 sebagai panduan, dan mesti ada point yang ketiga di mana kita akan melakukan entry. Tapi untuk korang live trade, maksudnya macam mana nak tentukan point 1 dengan point 2 yang betul supaya kita boleh dapatkan entry trend line? Yang ni korang perlukan ilmu price action. Jadi ilmu ni saya belum ajar lagi. Untuk hari ni kita masih lagi belajar berkenaan flat pattern. Jadi kita fokus dulu benda ni sebab benda ni penting untuk korang mencari point C dalam flat range. Penyambungan point 1 ke point 2 akan menjalani satu proses yang saya namakan sebagai tuning. Tuning ni macam kita nak cari satu sweet spot untuk angle trend line tu, seperti kita mencari siaran radio yang terbaik frekuensinya. Jadi kalau kita nak dengar radio kan, kita alih ikut dia punya frekuensi kan, ikut dia punya FM tu. So dia ada frekuensi dia untuk korang dapatkan sweet spot. Contoh korang duduk dekat negeri berlainan ataupun kawasan berlainan, mungkin frekuensi radio tu korang perlu baiki sampai dapat point yang terbaik. Sama juga macam trend line ni, dia ada point-point sweet spot ataupun spot yang terbaik sekali untuk kita dapatkan trend line yang cantik. So bila trend line tu dia dah duduk dalam sweet spot, korang boleh dapatkan entry yang ketiga tu dengan sangat-sangat sharp. Okay? Di sini saya akan kongsikan asas trendline tuning. Namun untuk seni mencari sweet spot dalam trendline akan dibincangkan dalam topik price action nanti. Sekarang kita masih dalam topik flat pattern. Jadi ada 3 asas untuk trendline tuning, iaitu body to body, shadow to shadow, body to shadow, shadow to body. So jom kita tengok apa benda tu. Asas trendline tuning. Trendline type 1, body to body. Ni adalah pilihan utama. Jadi point 1 untuk pivot point pun dekat body, untuk dia punya guidance ataupun panduan dia pun dekat body juga. Kemudian kita ada trendline type 2, iaitu body to shadow. Yang ni kita jadikan sebagai pilihan yang kedua. Contohlah body to body dia punya tuning tak cantik, maka korang perlu pilih body to shadow. So body to shadow ni dia ada 2, satu body to shadow, satu lagi shadow to body. Maksudnya dekat point yang satu di mana kita akan jadikan sebagai pivot point kita tandakan dekat body. Kemudian untuk dia punya arah kita akan tandakan dekat shadow. Kalau dekat sini pula dia punya pivot point kita tanda dekat shadow, dia punya direction kita tanda dekat body. Kemudian kita ada trendline type 3, iaitu shadow to shadow. Yang ni pilihan terpaksa rela. Contohlah korang tak jumpa body to body yang pilihan utama, korang pergi ke pilihan yang kedua, iaitu body to shadow ataupun shadow to body. Korang cari-cari tak jumpa juga tuning sweet spot yang terbaik, korang akan ambil trendline type 3, iaitu shadow to shadow. Cuma untuk sweet spot tu korang belum belajar lagi lah. Jadi untuk dapatkan sweet spot ni korang kena bayar ke apa? Kena masuk kelas ke nak belajar? Tak perlu. Saya akan ajar semua dekat YouTube. Tapi korang kena sabarlah, sebab saya buat keluar video ni seminggu sekali. Sebab apa seminggu sekali? Tak boleh ke buat seminggu 2 kali ke, seminggu 3 kali ke? Sebenarnya saya ni busy, so tak boleh lah nak suka hati buat hari-hari YouTube. Tak boleh, memang tak boleh. Sebab saya ni memang agak sibuk orangnya. Kalau korang nak tahu perkataan businessman tu, business kat depan tu dah ambil daripada perkataan busy. Businessman, maksudnya manusia yang pekerjaan dia adalah sibuk. Busy, businessman. Contoh kalau pemalas dia panggil laziness. Ni busyness, sangat-sangat sibuk. Tapi kadang-kadang saya akan usahakan jugalah untuk berikan masa saya untuk baca komen-komen korang, tengok apa yang korang tak faham. So kalau saya setakat ajar, nanti ada yang cakap, oh Hanzo tu dia ajar je, dia bukan nak guide korang pun. Sebab tu saya baca komen korang. Bila korang komen, tanya soalan, saya jawab lah dalam siri baca komen tu. Kita belajar pasal time frame apa yang kita nak lukis, lepas tu kita tengok cara nak lukis base. Depend lah pada komen korang. Dan saya tengok mana komen yang paling banyak sekali yang menjadi masalah bagi viewer ataupun subscriber saya. Jadi saya akan berhenti mengapu sembang dan mengarut macam ni. So yang untuk contoh-contoh tadi, kita akan tengok dekat chat untuk dapatkan gambaran yang lebih jelas. Jom. Jadi dekat GBP USD ni saya jumpa satu contoh yang menarik untuk kita tandakan kita punya uptrend line.
So jom kita buat penandaan. Okay, so dekat sini kita ada high, low, low high, low low, high high, high low, high high. Okay, jadi kita akan buat penandaan trendline daripada low ke higher low. So nak bagi nampak, kita delete dulu ni. Jadi ni kita akan buat contoh daripada body ke body. Okay, so body ke body kat sini korang tanda body ke body. So korang boleh tekan shift, lepas tu tarik untuk bagi dia straight macam tu. Tapi kalau korang malas tekan shift, korang terus boleh on dia punya ray. Korang pergi kat parameter, korang tekan ray on. Bila korang tekan ray on, dia terus tembak straight macam tu lah. So dekat sini nampak tak? Ni korang punya pivot. Ni korang boleh adjust korang punya angle lah. Nak atas ke bawah ke, atas ke. So kat sini korang pilih lah yang kena pada body. So sama ada korang nak tarik mouse sampai sini ataupun korang agak-agak macam tu. So kita buat penandaan pula. Okay, dekat sini kita ada point 1, sini kita punya point 2, sini kita punya point 3. So jadilah kita punya trend line macam ni. Body to body dapat point 3. Jadi dekat sini adalah up trend line, body to body. Okay, so kalau untuk body to shadow pula, kita boleh tanda kat sini dengan dekat sini. Nampak tak? Body to shadow. Okay, sini body, sini shadow. So kita boleh tandakan kita punya point 2 kat sini, point 3 dekat sini. Okay, yang ni kita tukar jadi warna orange. Yang ni pula adalah up trend line, body to shadow. Jadi bergantung pada pemilihan type of trend line, korang akan dapat result yang berbeza. So semua ni bergantung pada sweet spot yang korang gunakan ketika melukis trend line. Jadi dekat goal ni ada satu contoh untuk shadow ke body. So jom kita tengok dia dapat entry dekat mana. Jadi kita dah pilih kita punya shadow. Nampak tak? Ray ni korang turn on lah, dia senang sikit. Lepas tu korang pergi dekat body. Body kat sini kan. So body, maka korang dapat lah entry point 3 dekat sini. So kita buat penandaan. Okay, dekat sini point 1, sini point 2, sini pula point 3. Point 3 ni adalah matlamat kita untuk yang kita tanda point 1 dengan point 2 ni lah. So matlamat dia untuk mendapatkan point ketiga untuk kita mendapatkan entry. Jadi dekat sini kita dapatlah downtrend line untuk shadow to body. Sebab apa dia downtrend? Kita tengok lah. Kita kira, tadi tak kira Okay, so kat sini ada low, high, high low, higher high, lower low, lower high, lower low. Dia masuk dekat dalam range lower high, lower low. So dia jadilah down trend line. Ni trend line, ni down trend line. Okay, so kalau kita gerak ke depan sikit ni, kita boleh nampak lagi satu contoh shadow to shadow untuk type 3. So kita tandakan. So kat sini korang tandakan hujung shadow sini sampailah shadow dekat sini. So kita dapatlah point 3 dekat sini. Ataupun kalau korang nak jauh sikit, contohlah yang ni dah tertinggal, korang boleh dapat point 3 dekat sini. Lepas tu dia terus naik macam tu. Okay, so jom kita buat penandaan. Point 1 kat sini, point 2 dekat sini, point 3 dekat sini. Okay, so dekat sini kita dapatlah kita punya up trend line, shadow to shadow. Yang ni adalah down trend line, shadow to body. Nampak? Shadow tak nampak Kejap kita delete ni. Okay, nampak? Shadow to body. Maka kita dapat entry point dekat 3 ni. So dekat sini adalah contoh untuk trend line type 3, shadow to shadow. Macam dekat sini pula yang warna orange ni, body to body. Maka kita dapat point 3 kita dekat sini. Kita dapat sikit dekat situ. Nampak ke? Dekat sini adalah point 3 untuk kita punya uptrend line, body to body. Yang warna merah ni pula body to shadow. Lepas kita dapatlah entry-entry dekat sini. Jadi itu saja sesi pembelajaran kita untuk siri kali ni. Saya harap korang dapat hadam konsep trend line body to body, body to shadow, shadow to body dengan shadow to shadow. Sebab kita akan gunakan konsep ni untuk korang dapatkan point C masa kita nak tanda flat range nanti. Okay. Kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan button like. Kalau korang ada nak tanya apa-apa, boleh komen kat bawah. Dan kalau belum subscribe, boleh subscribe. Itu saja dari saya. Assalamualaikum. Bye.